3, 2, 1. 3. Sejamak kasih dan sekalum budi buat Tuan Presiden Majlis, panel hakim yang berkarisma, guru-guru seterusnya, rakan-rakan yang dikasihi. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Gracie Garcia, anak harisan dari SK Lubuk Light akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Tangisan Bumi. Aku, planet yang indah punyai hidupan, kini dicemari manusia yang jahil dan rakus. Lihatlah, udara semakin beracun, air semakin keruh dan kotor, hidupannya semakin sakit dan tersiksa. Hai kawan-kawan, nama saya Bumi. Saya merupakan sebuah planet yang terdapat dalam sistem suria. Tahukah kawan-kawan terdapat 8 planet yang mengelilingi matahari dalam sistem suria kita? Saya merupakan planet pada kedudukan ketiga dari matahari. Kedudukan saya ini menjadikan saya sebagai planet yang punya kehidupan. Nak tahu mengapa? Saya adalah satu-satunya planet yang mendapat habar yang sesuai daripada matahari untuk hidupan. Keadaan yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk amat sesuai untuk hidupan. Lapisan atmosfera yang menyelubungi saya juga mempunyai udara yang sesuai untuk hidupan bernafas. Oh ya, jangan lupa, saya juga mempunyai air merupakan kepentingan asas bagi hidupan. Kawan-kawan tidak akan jumpa keadaan ini di planet lain. Saintis mengatakan umur saya adalah 4.600 juta tahun. Apa yang pasti saya sudah lama diwujudkan oleh Tuhan pencipta alam yang Maha Esa. Kini saya semakin tua, kini saya sangat sedih. Manusia yang menghuni di atas tubuhku telah melakukan banyak kerosakan. Berjuta masalah kini saya hadapi. Saya tidak dihargai seperti sepatutnya. Keadaan saya semakin kotor kerana masalah pengurusan bahan buangan yang tidak terancang oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Di sana sampah, di sini sampah, longsoran sampah berada di mana-mana. Persekitaran yang dipenuhi sampah akan menggalakkan pergerakan nyamuk Aedes, lalat, tikus, dan lipas. Haiwan-haiwan ini akan menyebabkan wabak penyakit. Apabila manusia jatuh sakit, siapakah yang perlu dipersalahkan? Mereka dan keluarga mereka juga. Pohon tidak bersuara lagi, penghuni hutan tidak dapat dijumpai. Pokok-pokok ditebang sewenang-wenangnya menyebabkan tanah mudah terhakis. Tanah yang terhakis menaik dasar sungai menyebabkan sungai semakin cetek. Ada juga manusia yang suka membuang sampah ke dalam sungai dan longkang. Hal ini semua menyebabkan saliran air tersumbat. Semasa hujan turun dengan lebat, berlakulah banjir kilat. Bencana banjir menyebabkan kemusnahan harta benda dan turut mengancam nyawa. Apabila ini berlaku, siapa yang rugi? Mereka dan keluarga mereka juga. Manusia merungut kerana selalu ke hospital untuk mendapatkan rawatan asma, alahan kulit dan sesak nafas. Namun, tidakkah mereka sedar bahawa merekalah yang menyebabkan ini semua? Asap kilang dibebaskan tanpa dirawat. Asap kenderaan semakin banyak bertambah sejajar dengan pertambahan kenderaan. Ditambah pula dengan asap pembakaran terbuka dan asap rokok. Semua ini telah mencemarkan udara. Manusia menyeduh udara kotor yang boleh mengancam kesihatan paru-paru. Kulit mereka mula terdedah kepada kotoran dan bahan kimia berbahaya. Apabila ini berlaku, siapa yang akan merana? Mereka dan keluarga mereka juga. Oleh itu kawan-kawan, saya ingin merayu kepada insan yang bergelar manusia di bumi ini. Wahai manusia yang arif lagi bijaksana, buanglah sikap yang tidak rendah kepada pencemaran bumi. Buanglah sikap yang menyebabkan bumi merana. Buanglah sikap yang angkuh dan sombong yang menyebabkan bumi musnah dan sedih. Uruskanlah bahan buangan dengan bijak dan bertanggungjawab. Terbang bebas, ciburan camar, mengitai ikan dalam lautan. Bumi dipelihara, jangan dicemar agar didiami semua kehidupan. Sekian, terima kasih. Tiga. Sejamak kasih dan sekalum budi buat Tuan Presiden Majlis, panel hakim yang berkarisma, guru-guru seterusnya, rakan-rakan yang dikasihi. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya, Feliciana Ileling dari SK Buplai akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Memelihara Alam Sekitar, Tanggungjawab Bersama. Pergi ke kedai membeli bunga dibeli cantik sekali. Alam sekitar perlu dijaga agar hidup sentiasa harmoni. Tahukah anda bahawa alam sekitar adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, tidak mengira bangsa, agama dan negara.
sekitar ini termasuklah kawasan-kawasan tumbuhan hijau, udara dan air seperti sungai dan laut. Namun demikian, mutakhir ini arus modernisasi meneruskan lagi pembangunan negara. Pelbagai projek sosioekonomi dijalankan dengan begitu rancak, namun secara tidak sedar alam sekitar sudah terjejas. Kita sebenarnya tersempit antara keinginan menjadi sebuah negara maju dengan alam sekitar yang perlu dipelihara, bak kata peribahasa ditelan mati mak di luar mati bapa. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita seharusnya mensyukuri nikmat pemberian Tuhan yang amat berharga ini. Oleh itu, langkah-langkah bersama yang pragmatik dan proaktif perlu diambil untuk memelihara anugerah ciptaannya. Salah satu langkah yang efektif dalam penjagaan alam sekitar adalah dengan menggalakkan tanaman hijau. Tanaman pokok seperti pokok-pokok bunga dan sayur-sayuran sangat berguna dalam kehidupan manusia. Kepentingan pokok terhadap alam sekitar umpama awar dengan tebing, iaitu saling memerlukan. Kita digalakkan untuk menanam pokok seperti pokok-pokok bunga di kawasan persekitaran untuk kempen penanaman pokok yang dijalankan pihak kerajaan bagi memelihara alam sekitar. Kesannya, alam sekitar yang hijau dapat memberikan udara yang nyaman dan segar kepada penghuninya sekaligus dapat menghijaukan alam sekitar. Selain itu, penjagaan kebersihan sungai juga dapat memelihara alam sekitar. Usaha ini penting kerana sungai-sungai merupakan nadi kehidupan kita kerana sungai merupakan sumber bekalan air yang utama kepada manusia dan haiwan. Untuk memastikan sungai terpelihara daripada sebarang aktiviti pencemaran, semua anggota masyarakat perlulah melibatkan diri secara aktif dalam menjayakan kempen Cintai Sungai Kita yang diajukan oleh pihak berautoriti. Aktiviti membersihkan sungai perlulah dijalankan secara berkala dan bukannya hangat-hangat tahi ayam. Masyarakat juga perlulah mengelakkan tabiat membuang sampah ke dalam sungai kerana perbuatan terkutuk itu akan mendatangkan kemudaratan kepada semua makhluk Tuhan. Kesannya, sungai yang bersih dapat menjamin kesihatan yang baik di samping dapat menjaga alam sekitar daripada berlakunya bencana alam seperti banjir kilat. Oh ya, kita juga hendaklah mengamalkan Kitar Semula barang terpakai. Program Kitar Semula memainkan peranan yang penting bagi pengurusan alam sekitar dan sumber semula jadi yang mapan. Sebanyak 40% sampah syarat seperti tin, besi buruk, botol, kertas dan barangan plastik boleh dikitar semula. Contohnya, jika kertas dapat ditukar semula secara maksimum, kita dapat mengurangkan 4,360 tan sampah sehari yang bersamaan 78,000 batang pokok. Impaknya, kita dapat menyelamatkan alam sekitar seperti pokok dan dapat pula mengurangkan kos sumber tenaga serta menambah pendapatan keluarga. Hal ini dikatakan sambil menyelam minum air. Pendek kata, amalan kita semula yang dipraktikkan oleh semua rakyat Malaysia dapat memelihara alam sekitar di negara kita. Nampaknya, sudah banyak saya terangkan tentang pemeliharaan alam sekitar. Jadi, eloklah saya akhiri cerita saya ini. Akhir kata, sesungguhnya alam sekitar ini merupakan harta paling berharga yang perlu dijaga kepentingannya. Oleh itu, saya menyeru pada anda semua agar sentiasa memelihara dan memelihara alam sekitar kita dengan baik. Berjalan-jalan di tepi tasik, bila berjalan perlu berhati. Alam dijaga supaya cantik agar dilihat semua generasi. Sekian, terima kasih.